Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita sambung kitab kita ini tak. Biarlah aku buat maksiat pun yang penting aku masih beriman. Tentang golongan Murji'ah, golongan liberal lah. Islam liberal ni kita kena lawan dengan hujah lah Syiah ke apa. Jangan semata-mata kita duk dia lah. Jangan kita hanya mengharapkan kerajaan dah. Kalau harap ke kerajaan dulu kat Syiah ni lama tersebar dah. Mana asli bersendiri dulu menentang Syiah dulu dah. Akhirnya kerajaan pun baru celek, baru khabar. Tidak ada juga terikat dengan Syiah ni. Tidak Islam lagi lah, tidak kafir lagi dah. Jadi kita menentang dengan ilmu, dengan hujah. Bukan dengan sentimen semata-mata dah, dengan semangat membuta tuli tanpa memahami dah. Murji'ah ni apapun liberal lah, bukan pluralisme liberal siapa kau Islam pun tak apa, tak Islam pun tak apa, tentu berat tu. Orang ni mengucap je dia liberal di segi mengucap tu pada dah bagi dia Islam dah. Tak semaya tak apa, tak bayar zakat tak apa dah. Buat maksiat tak apa, dosa zina pun tak apa, judi pun tak apa. Ni golongan-golongan yang Murji'ah. Sejak zaman Bukhari lah, Murji'ah ataupun liberal jenis Murji'ah ni. Sejak zaman Imam Bukhari dulu pun kuat. Dia ada dah. Kuat dah golongan ni. Jadi kita nak sama balik kitab ni. Hadis Muawiyah bin Al-Hakam Aslami mengenai seorang hamba wanita yang tanya oleh Rasulullah SAW. Dengan sabdanya, Aina Allah? Qalat fis sama'i. Qala man ana? Qalat anta Rasulullah. Qala a'tikha fa innaha mu'minah. Di manakah Allah? Nabi tanya dah. Lalu hamba wanita itu menjawab, di langit. Fis sama' nah. Lepas tu baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, siapakah aku? Hamba wanita itu jawab, Rasulullah. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada tuannya, bebaskanlah ia, a'tikha, bebaskanlah ia. Sesungguhnya dia seorang mukminah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, Kitab Al-Masajid wal Mawadi'us Shalah. Bab tahrimul kalam fi salah wa nasakh ma kana min ibahati hada oleh Muawiyah Al-Hakam, nombor hadis 507, status sahih. Berdasarkan hari ini Murji'ah berpandangan sudah cukuplah iman dibuktikan dengan lidah ataupun ucapan dan amal perbuatan, tidak termasuk dalam erti kata iman. Hadis ini disalah artikan oleh Murji'ah dengan mendakwa bahawa perakuan lisan, ucapan lisan sudah cukup bagi membuktikan iman seorang. Ya kira padalah dah, hadis itu tidak menunjukkan gitu. Dia faham tu, hadis tu kata pada sekali ucap Allah fis sama, anta Rasulullah, engkau Rasulullah. Maksudnya macam ngucap lah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu Muhammad Rasulullah. Paling mudah dah. Dia kira Islam dah. Pada masuk syurga gabar. Ini berlaku kerana golongan Murji'ah liberal ni memahami hadis ini di luar konteks. Ini nak tahu, bukan cukup nak tahu dia Islam atau tidak saja dah. Hadis ini pada asasnya menjelaskan kedudukan orang kafir sebelum dia dianggap sebagai beriman. Nak tahu dia asal dia itu kafir dah. Tak ngucap lagi, lepas tu baru beriman dah. Lepas ngucap dah. Dia hendaklah mengikrarkan keimanannya melalui ucapan sambil disertai dengan etikad, dengan keyakinan yang muktamad. Bukan sebut mulut saja, dalam hati tak percaya lah. Mesti dalam hati kena percaya. Ia juga tidak perlu mengemukakan dalil dan bukti atas keimanannya lain. Tak payah bertanya, betul kaum Islam mengucap, tak ada lagi. Nombor hujah berdebat, tak perlu dah. Sebagaimana pendapat majoriti ulama pada dah. Rujuk Al-Nawawi. Ya, Pak Nawawi ni Syarah Al-Ba'in Nawawiyah nah. Okey lah. Syarah Sahih Muslim lah. Gitu deh. Jilid 5 muka 125 Syarah Sahih Muslim lah. Oleh itu hadis tersebut tidak boleh dirangkumkan kepada orang yang sudah sedia berada dalam agama Islam. Ibn Hajar Al-Asqalani pula menjelaskan bukan semua perakuan orang kafir itu boleh terima begitu saja. Beliau menukilkan pandangan Al-Hulaimi yang mengatakan perakuan hamba wanita itu diterima oleh Rasulullah SAW kerana dia adalah seorang yang jahil, itu tidak memahami erti tajsim. Ni Al-Hulaimi ni golongan Asy'ariyah kan tidak. Jika tajsim dia tu dah kata Allah di langit tu kira menjasimah dah.
Namun jika ucapan itu lahir daripada seorang Yahudi yang asalnya percaya kejisiman Tuhan, misalnya dengan menyebut tiada Tuhan kecuali yang di langit, ia perlu diselidiki terlebih dahulu bagi mengetahui sama ada dia benar-benar tidak beriktikad dengan akidah tajsim tersebut. Yang bicara jisim tak jisim ni. Dia kata Allah bertempat gak ikut jisim lalu ni golongan-golongan Asy'ariyah mutaakhirin nah. Nah, Asy'ariyah mutaqaddimin tak juga dah. Terus secara ni nak. Ni pendapat Hulaimi nah. Ibn Hajar sekarang ni Ahmad Ibn Halil Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari jilid 13 Beirut Darul Ma'arifah halaman 309. Jadi Ibn Hajar ni kena okey benda-benda gini lah setengah kata dia Asy'ariyah ni lah. Tak apalah dah. Okey. Di samping itu terdapat juga kemungkinan lain iaitu hamba wanita itu sememangnya adalah seorang Islam tetapi keislamannya di luar pengetahuan Rasulullah SAW. Nabi tak tahu dia Islam ke tak, Nabi tanya lah. Di itu baginda SAW bertanya soalan tersebut bagi mengenal pasti tanda-tanda keimanannya dan bukan bagi menentukan asal iman. Dan hakikatnya seperti orang yang baru memeluk Islam dah. Nak tahu tanda iman lah dah. Kalau nampak semaya Nabi tak tanya dah gitu. Tanda keimanan moga masa bukan waktu semaya kat tanyalah dah. Al-Khattabi menerangkan jika seorang kafir datang hendak memeluk Islam lalu menjelaskan iman dengan sekadar apa yang disebutkan oleh hamba wanita tersebut, ia tidak malah memadai sehinggalah orang kafir itu mengucapkan dua kalimah syahadah dengan jelas dah dan berlepas diri daripada agamanya yang terdahulu dah. Mengucap dengan pahal maksudnya. Mengucap tapi ada semua tinggal ada budak ke Hindu lah. Tak tinggal lagi, tak Islam lagi lah. Itu keadaan dia. Rujuk Al-Abadi Muhammad Syamsul Al-Haq Azim Al-Abadi 1995 Aunul Ma'mud Syarah Sunnah Abi Daud jilid 3 cetakan kedua Beirut Darul Kutub Ilmiah halaman 143. Kesimpulannya hadis ini tidak boleh jadikan alasan oleh Murji'ah liberal, Islam liberal gapo dalam mengatakan ucapan lidah sudahlah mencukupi bagi membuktikan iman seseorang tak boleh hujah. Sebaliknya hadis ini berada dalam konteks yang khusus bagi orang kafir sebelum memeluk Islam ataupun orang yang tidak diketahui kedudukannya sama ada Islam ataupun kafir nak tahu nak ngemesah ni. Bagi orang yang sudah sedia berada dalam Islam, asal-asal betul dah Islam nak, dia hendaklah membuktikan keislamannya menerusi iktikadnya, keyakinannya, ucapan lisannya dan amal perbuatannya, sembahyangnya, puasanya seperti yang dituntut oleh syariat. Okey, nak tahu macam nak tahu dia Islam atau tidak. Okey, hadis seterusnya hadis riwayat Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda at-taqwa hahuna yushiru ila sadrihi 3 marrat. Takwa itu di sini, dan tunjuk di hati lah. Jantung hati lah. Qalbun. Baginda menunjukkan ke dadanya sebanyak 3 kali. Kita ada Nabi tunjuk 3 kali dah. Muslim tanpa tahan Sahih Muslim Kitabul Bir wal Silah wal Adab bab tahrim zulm al-muslim wal khazlihi wa ihtiqarihi wa damihi wa 'irdihi wa malih. Nombor hadis 2504 jilid 4 halaman 100 halaman 1900. Daripada Abu Hurairah dah. Nombor hadis 2534 status sahih. Okey, Sahih Muslim sahih lah dah. Murji'ah liberal, Islam liberal menjadikan hadis ini sebagai alasan iman itu terletak dalam hati saja dan bukan pada amal perbuatan, itu hujah dia lah. Hadis ini langsung tidak dapat jadikan hujah buat golongan Murji'ah Islam liberal dah. Memadai ia dijawab dengan membaca hadis tersebut secara lengkap. Baca per habis hadis tu kan. Ni banyak ajaran sesat ni baca sekerak ni. Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum 'ala bai'in ba'd. Wa kunu 'ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslim la yazlimuhu wa la yakhdhuluhu. ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. Janganlah kamu wahai orang Islam berhasad dengki sesama Islam, sesama sendiri dah. Dan jangan kamu melebih-lebihkan harga barangan yang dijual demi menipu orang lain lah, tipu orang macam-macam lah cara dah. Naik harga barang. Dan jangan kamu membenci sesama sendiri. Dan jangan kamu bermusuh-musuhan. Dan jangan bergaduh sesama sendiri. Dan jangan kamu jual kepada seseorang barang yang dijual oleh saudara kamu dengan harga yang lebih rendah selepas yang belinya dah. Maksudnya orang lain tawar apa?
Jadi nak beli lain lah. Nak beli mahal ke murah kan. Dan jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Seorang Muslim adalah saudara kamu pada orang Muslim yang lain. Maka janganlah ia menzaliminya, janganlah ia menolak dari memberi pertolongan kepadanya, janganlah ia perkecilkannya. Takwa terletak di sini. Rasulullah SAW kemudian menunjukkan pada dadanya 3 kali, pada hatinya. Cukuplah kejahatan seorang itu apabila dia menghina saudara se-Islamnya. Setiap Muslim adalah haram dan haram atas Muslim yang lain, darahnya, hartanya dan maruahnya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim dalam Sahih Muslim, kitab Al-Bir wal Silah wal Adab, bab tahrim zulm wal muslim wa khazlihi wa tahqirihi wa wada'ihi wa aridihi wa malihi oleh Abu Hurairah, nombor hadis 2504, hadis sahih. Okay, berdasarkan keseluruhan hadis ini dapatlah difahami amal perbuatan penting. Hadis tu oleh sebab itu, ya walaupun setengah ulama kata boleh lah, Imam Bukhari pun aja buat dah, iaitu ambil sekerat lah hadis lah. Ambil sekerat hadis, tidak hadis penuh, boleh secara umum, tapi dengan maksud yang jelas lah. Jika maksud yang salah, tak boleh lah dah. Bukan begitu Quran, tafsir Quran, ayat pun, tafsir ayat Quran kadang-kadang tu setengah tu dia ambil berdasarkan sebab turun ayat dah, asbabun nuzul. Telajak pergi asbabun nuzul, tak tengok lah ayat Quran tu sebelum dan selepasnya panggil dah. Panggil apa? Sebelum dan selepasnya lah. Siak dan sibak sebelum dan selepasnya. Jadi kalau tak pakai tu banyak lagi lah maksud asal ayat Quran dah. Tu ayat Quran, hadis pun lagilah dah. Dah kalau kita ambil tu nak tengok jugalah, nak berhujah dengan tidak lagi maksud tu jaga untuk mempercepat dah, untuk memudahkan tu boleh. Tapi kadang-kadang banyak sangat juga berlaku macam ni lah. Dia kata hahuna tu di hati tu, soalan pada dah hati. Pada ayat sebelum tu pasal perbuatan berlaku, dosa-dosa yang dibuat ke perbuatan dah. Perbuatan kalau buat benda haram perbuatan tu, maksudnya hati tak molek lah. Kalau kita faham berlaku dah. Tapi kalau ambil hak sekerat tu nampak hati saja dah. Tu ya. Jadi semua ini adalah amal perbuatan yang menjadi bukti kewujudan takwa dalam hati seorang. Jadi perbuatan tu jahat tu, okey, hati tak molek. Tu maksud Nabi ni. Dah hati molek ke, jadi perbuatan luar baik. Kalau hati molek tak pakai tudung, tak semaya dah, tak bayar zakat dah. Kata huduh orang dah. Kata Islam, juga Islam tiba-tiba kata huduh orang. Jadi fitnah lah dah. Maka tak bolehlah kata hati, tak bolehlah kata, tak betul lah. Dia kata jujur Islam, mempergunakan hak Islam. Lain menggunakan Islam, dia akan jaga. Mempergunakan Islam, dia kata dia guna Islam, tapi dia menipu dah. Tu tidak guna Islam. Dia mempergunakan Islam, lain lah. Begitu juga sini, dia kata hati bersih, dia tak pakai tudung, tak semaya bel, tak bayar zakat dah. Tipu orang dah. Dia mempergunakan Islam tu dah. Dia kata dia Islam, pergunakan Islam dengan buat maksiat dah. Scammer dah. Dia guna scammer apa panggil ni, travel agency haji ke apa dah. Dia scammer dah, mempergunakan haji Islam tu sebagai mengaut keuntungan. Atau mempergunakan Islam. Menggunakan Islam ni, dia akan ikut Islam supaya dia tidak menipu orang Islam lain dah. Seorang Muslim yang tidak mempunyai takwa dalam hati sudah pasti akan melanggar segala larangan dan perintah Allah SWT. Seperti yang terkandung dalam hadis tersebut. Tu maksud sebenarnya hadis tersebut dah. Kalau takwa dalam hati ni, hati perut dia tak comel, dia akan nampak di luar zahir dia dah. Justru makna lengkap hadis ini sekaligus menolak fahaman Murji'ah yang mendakwa kononnya iman hanya terletak dalam hati semata-mata tanpa ada kaitan apa-apa dengan amal perbuatan. Jadi hadis ni sebenarnya menolak bahkan menentang Islam liberal dah. Seterusnya, antara dalil Murji'ah ataupun Islam liberal juga iaitu apa yang diriwayatkan dalam hadis-hadis berkenaan syafaat Nabi SAW kepada ahli neraka yang dikeluarkan kerana dalam hatinya terdapat iman walaupun sebesar zarah, sebesar kecil kali lah zarah dah. Ada semut lah, tafsir ada semut kecil macam-macam lah. Antaranya hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri seperti berikut. Syafa'at al-malaikatu wa syafa'an nabiyyun wa syafa'an mu'minun wa lam yabqa illa arhamur rahimin fayaqbidu qabdatan minan nar fayukhriju minha qauman lam ya'malu khairan qattu qad 'adu
حماما فيلقيهم من نهر أو في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيدر وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض فقالوا يا رسول الله كأنك كنت ترعى بالبادية قال فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم يعرفهم أهل الجنة هؤلاء أتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه ثم يقول دخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين فيقول لكم عندي أفضل من هذا فيقولون يا ربنا أي شيء أفضل من هذا فيقول رضايا فلا أسخط عليكم بعده أبدا. Para malaikat memberi syafaat, para nabi memberi syafaat dan orang mukmin juga memberi syafaat. Yang tinggal hanyalah Zat yang Maha Penyayang, yang di antara semua yang penyayang, yang tidak beri syafaat lagi lah. Lalu Allah merangkum dari neraka dan mengeluarkan sekumpulan orang yang sama sekali tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali. Mereka berubah menjadi seperti arang. Kita lega dah, pagar dah. Kemudian mereka dilemparkan ke sebuah sungai di pintu syurga yang disebut sebagai sungai kehidupan. Nah, seterusnya mereka keluar seperti biji-bijian yang keluar selepas daripada banjir. Inilah sungai kehidupan dah, bukan sungai kehidupan dunia tu. Setengah tu kata Khadir hidup ni kehebat minum sungai kehidupan dah. Buat cerita dah tak? Orang putih buat cerita. Kita nak suruh kekal tak mati dah. Nah, tu bukan sungai kehidupan ni sungai nak masuk syurga selepas dalam neraka lama dah. Bukankah kamu sering melihat biji-bijian tumbuhan kecil di celah-celah batu dan atau pohon? Bahagian yang terkena sinaran matahari akan berwarna sedikit kekuningan dan hijau, sedangkan yang berada di bawah tempat teduh akan menjadi putih. Tak kata jadi teguh ni. Para sahabat mencelah, seakan-akan engkau pernah mengembala di perkampungan yang jauh daripada orang ramai ni. Nabi ni seolah pernah masuk tempat jauh lah. Di hotel ke apa kita kata dah. Pada bahasa jauh-jauh ni. Mengembala di kawasan yang jauh ni. Lalu Rasulullah SAW terus bersabda, lalu mereka keluar bagaikan mutiara. Orang hak hidup lepas dia mandi sungai kehidupan tu. Dia keluar tu bagaikan mutiara, comel noten hak itu lagi tadi nah. Di leher mereka ada kalung sehingga para ahli syurga dapat mengenali mereka. Kalung bekas neraka dah. Mereka adalah orang yang dibebaskan oleh Allah, dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga tanpa amalan yang mereka kerjakan dan juga tanpa kebaikan yang mereka lakukan. Kemudian Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam syurga. Apa-apa yang kamu lihat, ianya adalah untuk kamu. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, engkau sudah berikan pada kami pemberian yang belum pernah engkau berikan pada seorang pun di antara manusia di seluruh alam. Dia berasa hebatnya dok syurga ni, boleh masuk ni seolah dia rasa dia lah paling nikmat sekali ya. Allah Ta'ala berfirman, bermaksud di sisiku ada pemberian bagi kamu yang lebih baik daripada pemberian ini. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, apa lagi lebih baik daripada pemberian ini? Allah berfirman, redaku. Allah firman, redaku, lalu aku tidak memurkai kamu lagi selepas ini, buat selama-lamanya. Selama-lamanya, Allah tak murka dah. Hadis Muslim, tanpa tahu saya Muslim, kita beriman bab ma'rifah tariqul ru'yah, nombor hadis 103 di 1 halaman 170. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri dah. Hadis, nombor hadis 103. Kaum Murji'ah menggunakan lafaz hadis yang dibentangkan di atas, mereka tidak melakukan sebarang kebaikan. Yang poin situ je. Tak masuk kebaikan tak cara dah masuk neraka dulu dah. Jadi poin dia tidak melakukan kebaikan sama sekali boleh masuk syurga juga dah. Sebagai dalil untuk menyokong pemikiran irja' mereka, liberal mereka dah. Tak buat. Kena faham liberal ni banyak dah. Liberal perniagaan, liberal bisnes, ekonomi ke apa tu lain dah. Ni Islam liberal dah. Orang yang pergunakan Islam dah, bukan menggunakan Islam, pergunakan Islam. Menunggang agama, menunggang Islam dah. Jadi yang Murji'ah ni menunggang Islam. Kalau dia tak ada pemikiran gini, dia pakai buat dosa tak ada masalah. Dia buat dosa, dia kata tak apa. Tak Allah ampun kau gapo, tu menunggang Islam dah. Bukan menggunakan Islam, pergunakan Islam dah. Jadi Murji'ah ni, Islam liberal ni pergunakan Islam, berbuat Islam juga. Liberal dia sorang, tu hal lah nak. Liberal ekonomi
liberal politik, liberal ekonomi, demokrasi, liberal demokrasi ke, tu lah juga lah dah. Masalah ni mempergunakan Islam dah. Berbuah nama Islam. Islam liberal. Murji'ah mengatakan bahawa mereka iaitu golongan diberi keampunan dan pelepasan oleh Allah SWT daripada api neraka. Utaqa. Lepas daripada api neraka. Dibebaskan daripada api neraka, sudah dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah SWT tanpa melakukan sebarang amalan perbuatan yang baik. Itu hujah mereka lah. Oleh itu, sekiranya tiada langsung amal perbuatan yang baik dilakukan oleh mereka, maka apa lagi perkara yang masih tinggal buat mereka? Jawapannya menurut dakwaan Murji'ah lah. Islam liberalnya. Penunggang agama ni. Penunggang agama ni masih berbagi pada mereka at-tasdiq, iaitu pembenaran. Pembenaran dah. Jadi pembenaran ia maksudnya membenarkan Islam lah, maksud mengucap, dan dia memberi manfaat kepada mereka tanpa dilihat pada amal perbuatan mereka dah. Maksudnya dia Islam lagi lah. Tak tengok dah perbuatan mereka. Ini kerana hakikat iman itu sebagaimana dakwaan Murji'ah tidak tertegak di atas amal perbuatan. Tak ada kaitan dengan amal perbuatan. Hadis ini dijawab oleh ahli sunnah wal jamaah dengan mengatakan bahawa lafaz mereka tidak melakukan sebarang kebaikan bukanlah bermaksud mereka tidak melakukan apa jua kebaikan sama sekali. Ini kerana terdapat banyak hadis lain yang menunjukkan seseorang ahli syurga tetap termasuk golongan yang beramal. Walaupun dia adalah bekas ahli neraka. Dia timbang baik dengan buruk. Banyak baik tak masuk syurga, banyak buruk tak masuk neraka. Antara hadis lain yang menghuraikan dengan lebih jelas berkenaan hadis syafaat ini, iaitu hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Hatta idza faragha Allahu min al-qada'i baina 'ibadihi wa arada an yukhrija min an-nar man arada an yukhrija mimman kana yashhadu an la ilaha illallah amara al-malaikata an yukhrijuhum faya'rifunahum bi'alamati athari sujud wa harrama Allahu 'ala an-nari an ta'kula min ibni Adam athara sujud fayukhrijunahum qad imtuhishu wa yusabbu 'alaihim ma'un yuqal lahu ma'ul hayat. Hingga apabila Allah selesai menunaikan penghakiman antara hamba-hambanya dan berkehendak mengeluarkan dari neraka, sesiapa yang dia mahu keluarkan dalam kalangan yang menyaksikan masih mengucaplah bahawa tiada Tuhan disembah melainkan Allah, lalu dia memerintahkan malaikat mengeluarkan mereka. Para malaikat mengenali mereka dengan tanda kesan sujud kerana Allah. Sujud kerana Allah. Nak cek dia dah. Maksudnya masih beramal lah. Tanda kesan sujud kerana Allah mengharamkan api neraka memakan kesan sujud anak Adam. Walaupun masuk neraka, tempat dia sujud tak kena makan ke api neraka lah. Gitu lebih kurang dah. Hal lain itu kena berlaku. Lalu mereka dikeluarkan dalam keadaan terbakar, lalu disiram ke atas mereka air yang disebut dengan air kehidupan, ma'ul hayah. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari kitab Riqaq bab as-siratu jasru jahannam oleh Abu Hurairah, nombor hadis 1573, status sahih. Melalui riwayat ini dapatlah difahami bahawa maksud sekumpulan orang yang sama sekali tidak pernah melakukan kebaikan. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri tersebut bukan bermakna seorang itu tidak melakukan sebarang kebaikan langsung. Sebaliknya, hadis Abu Hurairah menjelaskan orang yang dikeluarkan dari neraka itu dikenali oleh para malaikat melalui tanda sujudnya. Pernah sujud lah, pernah semaya dah. Yang dipelihara oleh Allah SWT daripada api neraka. Jadi Allah SWT malaikat kenal tu daripada tanda sujud. Maksudnya pernah semaya, pernah sujud kepada Allah. Perbatal tak? Maksudnya sangat sikit-sikit. Berbanding dosa dia terlampau banyaknya, amalan kebaikan sangat sikit. Pernah sujud dah. Mungkin semaya sekali dua, tak tahulah dah. Pernah sujud pada Allah SWT dah. Maksudnya pernah buat amalan walaupun sikit dah. Jadi Islam liberal ni, Murji'ah ni, mempergunakan menunggang agama. Dia kata, hadis ni lah tak payah semaya, tak payah bagi zakat. Tapi kena faham, pernah sujud sekali ni kan. Pernah buat amal dah. Ini menjadi bukti bahawa mereka turut beramal dengan apa yang diwajibkan oleh Allah SWT. Iaitu menunaikan kefarduan solat masih semaya lah. Dan bukan sekadar menyatakan iman dalam hati semata-mata. Bukan kata hati bersih, tak semaya tak apa, tak pakai tudung tak apa, tak aurat tak apa, bukan lah.
Ibnu Khuzaimah menukilkan pandangan yang mengatakan maksud lam ya'lamu khairan qattu. Tak tahu, tidak diketahuilah buat kebaikan sama sedikit. Adalah daripada bentuk percakapan Arab yang menafikan nama daripada suatu bagi menunjukkan ketidaksempurnaan. Maksudnya tidak betul-betul, bukan maksud untuk buat langsung sikit abuk dah. Seolah-olah tak buat sama sekali, padahalnya buat ikut sikit. Tapi sikit berdoa dah. Semaya tu tidak semaya mana lah dah. Mungkin dia tak semaya raya saja, kau gapo tahu lah dah. Maka makna lafaz ini mereka tidak melakukan langsung kebaikan dengan sempurna dan lengkap. Ini setengah ulama faham gitulah maksudnya. Semaya tak letak tomak ninuh gapo Allah lah. Bukan meninggalkan apa yang diwajibkan atau diperintahkan ke atasnya sama sekali. Ini setengah-setengah ulama faham gitulah dah. Ini rujuk Ibnu Khuzaimah Muhammad Ibn Ishaq. Ibnu Khuzaimah nama dia. Kitab At-Tauhid wal Itsbat Sifah Rabbul Azza wa Jalla jilid 2 Riyadh Maktabah Al-Rushd halaman 332. Kedudukan pemikiran irja' Islam liberal ni menurut ahli sunnah wal jamaah. Dulu tak panggil Islam liberal ya. Murji'ah ni menunggang Islam lah. Perguna ke Islam untuk kepentingan hawa nafsu dia, kepentingan politik dia lah. Kepentingan dia tak usah semaya baik, tak usah buat kebaikan, nak minum arak, nak buat dosa. Orang zaman dulu ni dia guna istilah irja'. Buat dosa pun tak apalah. Masih masuk syurga lah, gapok lah, ampun lah, mudah-mudah gitulah. Dia hujah ni lah. Islam liberal zaman dulu dah. Zaman dulu ni Islam liberal panggil dah. Dia menunggang Islam untuk kepentingan buat hawa nafsu dia lah. Kepentingan politik nafsu dia lah. Gitulah dah. Kedudukan mereka irja' menurut ahli sunnah wal jamaah. Dalam satu topik ini, penulis akan menghuraikan kedudukan pemikiran irja' Islam liberal yang dikenali sebagai murji'ah menurut ahli sunnah wal jamaah berdasarkan dalil hadis Nabi SAW dan pandangan para ulama salaf yang hidup pada 300 kurun yang terawal. Penjelasan ini penting bagi mengukuhkan hujah-hujah ahli sunnah berkenaan definisi iman dan perbezaannya dan pemikiran irja'. Jadi ahli sunnah ni berbeza dengan Islam liberal dah. Islam sungguh ni tak. Menggunakan Islam betul ni berbeza dengan mempergunakan Islam dah. Bagi tujuan tersebut, penulis akan membawakan beberapa riwayat yang menyebutkan secara langsung celaan dan peringatan Nabi SAW terhadap kumpulan murji'ah ataupun Islam liberal serta reaksi golongan salafus soleh terhadap mereka. Sebenarnya terdapat beberapa hadis yang diriwayatkan oleh para ulama berkenaan dengan celaan dan amaran kepada akidah murji'ah. Akidah Islam liberal, akidah tak beramal apa tak apa pada dalam hati bersih dia kata dah. Antaranya ialah sabda Rasulullah SAW, sinfan min ummati laysa lahuma fil Islam nasibun al-murji'ah wal qadariyah. Dua jenis daripada kalangan umatku yang tiada hubungannya dengan Islam, al-murji'ah dan al-qadariyah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam Al-Jami' As-Sahih Kitab Al-Qadr ma ja'a fi al-qadariyah oleh Ibn Abbas, nombor hadis 2149, status hadis hasan sahih. 97 At-Tirmizi Jami' As-Sahih Kitab Al-Qadr ma ja'a fi al-qadariyah, nombor hadis 2149 jilid 4 halaman 454. At-Tirmizi mengatakan hadis ni gharib hasan sahih. Ada kata gharib ni dhaif saja dah. Ada kata setengah ulama kata hasan, bolehlah pakai hasan lagi lah. Wallahu a'lam lah. Sabdanya lagi, ala wa inna Allah la'ana al-qadariyah wal murji'ah ala lisan 70 nabiyan. Awas, demi sungguhnya Allah melaknat al-qadariyah dan al-murji'ah melalui 70 para nabi dah. 70 orang nabi. 70 nabiyan. At-Tabarani Sulaiman bin Ahmad 983, Al-Mu'jam Al-Kabir nomor hadis 232 jilid 20 Muslim. Maktabah Az-Zahra halaman 117, Al-Haytami berkata padanya riwayat Baqiyah bin Al-Walid, seorang yang pemuda, dan Yazid bin Husain yang aku tidak kenali, majhul. Al-Haytami Nurudi Ali bin Abi Bakar 977, Majma' Az-Zawaid wan Manba' Al-Fawaid jilid 7 Beirut Darul Kitab halaman 24. Hadis dhaif lah, sebenarnya hadis dhaif. Rasulullah SAW juga bersabda, sinfan min ummati la yurdan ala al-hawd wa la yudkhilan al-jannah al-qadariyah al-murji'ah. Dua jenis dalam kalangan umatku tidak akan merasai telaga
dan tidak akan masuk ke syurga, Al-Qadariyah dan Al-Murji'ah. Hadis diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Awsat oleh Anas bin Malik nombor hadis 231. At-Tabrani Sulaiman bin Ahmad 1415 Hijrah, Al-Mu'jam Al-Awsat nombor hadis 4204, jilid 4, Kahirah Darul Haramain, halaman 231. Kata Al-Hatami, para perawinya perawi hadis sahih kecuali Harun bin Al-Musa Al-Farawi, dia adalah siqah. Al-Hatami 97 jilid 7 halaman 27. Bolehlah pakai dah. Tak mana kita nak berhenti ni. Sikit lagi dah. Begitu juga dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qadariyah wal Murji'ah majus hadhihi al-ummah fa inna maradu fala ta'uduhum wa in matu fala tashhaduhum. Al-Qadariyah dan Murji'ah adalah majusi umat ini. Sekiranya mereka sakit, janganlah kamu ziarahi mereka. Sekiranya mereka mati, janganlah kamu menyaksikan pengebumian mereka dah. Apa nak sebut dah? Kebumilah pengebumian mereka dah. Rujuk At-Tabrani 1415 Hijrah, hadis 4205, jilid 4, Kahirah Darul Haramain, halaman 201. Kata Al-Hatami, para perawinya perawi hadis sahih kecuali Harun bin Musa Al-Farawi, dia adalah siqah. Al-Hatami 97 jilid 7 halaman 205. Hadis juga diriwayatkan oleh Abu Daud dalam Sunan Abu Daud, kitab Sunnah fil Qadr, oleh Abdullah bin Umar nombor hadis 4991. Terdapat juga riwayat bahawa golongan Murji'ah dan Qadariyah ini bukan khusus bagi umat ini sahaja, tapi turut juga wujud pada zaman-zaman umat-umat terdahulu. Ia sebagaimana yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir daripada Mu'az bin Jabal bahawa Nabi SAW bersabda, "Ma ba'athallahu nabiyyan qattu illa wa fi ummatihi qadariyatun wa murji'atun yushawwishuna 'alaihi amra ummatihi." Allah tidak membangkitkan seorang Nabi pun kecuali wujud di kalangan umatnya golongan Qadariyah dan Murji'ah. Mereka mengelirukan atasnya urusan umat. Rujuk At-Tabrani 93 jilid 20 halaman 117. Al-Hatami berkata padanya riwayat Baqiyah bin Al-Walid, seorang yang pemudah. Apa istilah tashil ke apa nak? Dan Yazid bin Husain yang aku tidak akan majhul. Al-Hatami 97 jilid 7 halaman 24. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Wazir Al-Yamani dalam Al-Wasim wal Qawasim oleh Mu'az bin Jabal nombor hadis 297. Kita naik lah. Sesungguhnya semua itu adalah perbuatan syaitan yang berperanan menyesatkan manusia, tidak mengira masa dan zaman serta tempat di mana mereka berada. Ada golongan Qadariyah ni yang berasa tidak bergantung dengan Allah SWT. Maksudnya masa tu berlalu begitu tanpa kuasa Allah dah. Murji'ah pula Islam liberal dah. Maksudnya tak buat amal pun tak apa dah, masuk syurga juga. Tujuan para ulama menggunakan hadis-hadis ini dalam konteks bagi pelbagaikan hujah bantahan terhadap golongan Murji'ah. Apapun para ulama mendapati riwayat-riwayat tentang Murji'ah ini, Islam liberal ini datang dari pelbagai darajat, sama ada yang sahih, hasan ataupun dhaif. Riwayat-riwayat ini jelas mencela golongan Murji'ah dan Qadariyah. Ia boleh jadi meningkat ke darajat sahih disebabkan jalan-jalan riwayatnya yang berbilang-bilang. Kira secara umum lemah tapi banyak kan? Jadi kuat sikit. Jika disebabkan ramainya para ulama yang menggunakan riwayat tersebut sebagai hujah bagi mengekang golongan kumpulan Murji'ah dan golongan Qadariyah. Islam liberal ada golongan etis ke apa? Ada Qadariyah ni kata etis dia, itu tapi dia kata Allah tak ada kuasa dah. Sekiranya ditinjau kepada warisan yang tinggalkan oleh para salafus salih, didapati banyak pesanan berbentuk amaran dan peringatan diberikan kepada umat Islam berkenaan bahaya fahaman Murji'ah Islam liberal tersebut. Mereka tegas menyampaikan pesanan supaya umat Islam senantiasa berhati-hati kepada doktrin menyeleweng yang disebar ke golongan Murji'ah Islam liberal. Antara pandangan para ulama tersebut seperti mana yang dikemukakan oleh Ibrahim An-Nakhai. Beliau adalah Abu Imran Ibrahim bin Yazid bin Qais bin Al-Aswad Al-Kufi, ulama fiqh di Iraq. Lihat Az-Zahabi Syamsuddin Muhammad Tazkirah Al-Hufaz jilid 7 jilid 1 Beirut Darul Kutub Al-Ilmiah halaman 74. Ibrahim Nakhai. Beliau ialah seorang tabi'in yang masyhur al-fiqh besar di Kufah pada zamannya. Antara murid beliau yang berfahaman Murji'ah, anak murid dia dah, tok guru dia betul anak murid dia masalah dah, iaitu Hamad bin Abi Sulaiman. Beliau adalah Abu Ismail bin Muslim Al-Ash'ari Al-Kufi, salah seorang imam fiqh. Walaupun Murji'ah ni imam fiqh.
Beliau mendengar daripada Malik bin Anas dan menjadi faqih dengan bimbingan Ibrahim Nakhai. Beliau dibahaskan kerana irja'. Irja' dia ni sebenarnya mungkin macam Islam liberal tak sapa tahap tu lah dah. Irja' dia ni lain, dia ada sikit lah. Abu Huzafah menceritakan daripada Al-Thawri bahawa Al-Amash bertemu dengan Hamad ketika dia terlibat dengan irja'. Beliau tidak memberikan salam kepadanya. Lihat Az-Zahabi 1995, jilid 2 halaman 364 dan 365. Murji'ah dari segi mudah masuk syurga lah tak? Tak pun terlepas neraka masuk syurga belakang gitu lah. Antara ucapan, tapi puan ini semuanya lebih kuat juga. Boleh-boleh Murji'ah ni bukanlah Murji'ah Islam liberal ni, berat lagi dia. Antara ucapan yang pernah dilontarkan oleh beliau berkenaan dengan Murji'ah ialah seperti berikut. Murji'ah sudah meninggalkan agama lebih nipis daripada pakaian sabiri. Ia ini sejenis pakaian amat nipis. Tinggal Islam lah. Islam liberal. Rujuk Ibn Hanbal 1406 Hijrah jilid 1 halaman 313. Beliau juga pernah menyatakan, Ibrahim Nakhai kata, Murji'ah itu lebih aku takuti ke atas umat Islam berbanding kalangan Al-Azariqah, golongan Khawarij yang terbilang. 105. Jadi golongan Khawarij ni buat dosa masuk neraka dah. Buat dosa terus kafir dah. Hak ni pula buat dosa setara mana pun Islam molek lagi dah. Tu Murji'ah. Selain daripada itu, Al-Mughirah juga berkata, Ibrahim At-Taimi, yakni tokoh Murji'ah pernah lalu berhampiran Ibrahim Nakhai lalu memberi salam. Beliau tidak menjawab salamnya dah. Tak jawab salam. Sa'id bin Jubair. Beliau adalah Sa'id bin Jubair bin Hisham al-Asadi al-Walibi, maula Abu Muhammad dan digelar Abu Abdullah al-Kufi. Diriwayatkan daripada Ibn Abbas, Ibn Zubair, Ibn Umar, Abu Sa'id al-Khudri, Abu Musa al-Sy'ari. Abu Hurairah dan ramai lagi dalam kalangan sahabat. Lihat Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, tanpa tarikh, At-Tarikh Al-Kabir jilid 3, Beirut Darul Fikr, halaman 41. Jadi, itu Sa'id bin Jubair sahabat Nabi dah. Bukan maula. Bukan maula dah. Tabi'in kan. Tabi'in. Sa'id bin Jubair juga pernah berkata, Al-Murji'ah itu berkiblatkan Yahudi. Dah. Apa yang difahami oleh Ibn Jubair mungkin daripada beberapa ucapan golongan Yahudi yang dirakamkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 40. وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً. Kami tidak sekali-kali akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari tertentu sahaja. Ayyaman ma'dudah. Ni orang Yahudi ni macam Islam liberal lah. Mempergunakan Islam. Tapi untuk kepentingan nafsu dia, tak masuk neraka dia nak. Orang lain yang masuk neraka dia dok. Mempergunakan Islam. Dan ayat dalam surah Al-A'raf ayat 169. Ya'khudhuna 'arda hadzal adna wa yaquluna sayughfaru lana. Mereka mengambil kebendaan yang hina di dunia ini sambil berkata akan diampunkan kelak dosa kami. Apa dosa dia dah kelak? Jadi dia tak ada masalah buat dosa apa dah. Tipu orang dah. Mempergunakan Islam pun tak apa dah. Dia tak guna Islam, pergunakan Islam dah. Untuk kepentingan nafsu dia dah. Sa'id bin Jubair juga berkata Murji'ah itu seumpama golongan As-Sabi'in. Mereka yang mencampur adukkan antara satu agama dengan agama yang lain. Ni Islam pluralisme campur agama, baik berlaku agama lain. Jadi Sabi'in ni Ibn Katsir menukilkan beberapa pendapat tentang maksud As-Sabi'in. Ketika mentafsirkan surah Al-Baqarah ayat 62, pendapat pertama daripada Mujahid yang mengatakan As-Sabi'in adalah kaum antara Majusi, Yahudi dan Nasrani, campur agama. Campur dah. Majusi pada, Yahudi pada, Nasrani ada. Mereka tidak mempunyai agama kalau kira dah. Agama Sabi'in je lah. Campur. Pluralisme. Betul berlaku dah. Zaman ni banyak guna yoga tu lah. Tak? Motivasi, program motivasi. Dia campur agama habis. Untuk tenang cari aura alam dah. Dia guna yoga, dia guna program motivasi dah. Turut berpegang kepada pendapat ini Atta' dan Sa'id bin Jubair. Kedua pendapat Ar-Rabi' bin Anas. Masuk Sabi'in itu Atta' dan Sa'id bin Jubair itu betul lah tafsir dia campur Majusi, Yahudi dan Nasrani. Kedua ada pendapat Rabi' bin Anas, As-Sudi, Jabir bin Zaid, Ad-Dhahak dan Ishaq bin Rahawai yang mengatakan Sabi'in adalah satu kumpulan daripada ahli kitab yang membaca Zabur. Sabi'in ini baca Zabur. Dalam dululah. Sebelum Taurat India lagi dah. Lihat Ibn Katsir. Kau kan? Zabur dah. Lepas. Tahu? Lepas daripada zaman
Taurat dah. Nabi Musa dah. Dari Ibn Kathir, Abdul Fida Ismail bin Umar 1401 Hijrah, Tafsir Al-Quran Al-Azim. Jilid 1, Beirut Darul Fikr, halaman 105. Jadi hak mudah faham kita kak. Ni lah. Majusi Yahudi Nasrani capuk agama ni lah. Okey, lepas tu dah. Dalam riwayat yang lain, dikata Murji'ah itu seumpama golongan sabi'in lah. Pluralisme lah. Kaedah ni pun ada. Islam liberal kan ada jadi macam pluralisme. Betul berlaku agama lain dah. Dalam riwayat lain dijelaskan maksud perkataan ini iaitu bagaimana golongan Murji'ah Islam liberal ni mendakwa mereka berada di tengah-tengah antara ahli sunnah dan al-khawarij. Dia kata dia ni tengah-tengah. Kita ahli sunnah kata kita lah tengah. Murji'ah tu terlampau liberal sangat, terlampau boleh belaka. Khawarij ni sikit-sikit kafir, sikit-sikit kafir dah tu khawarij dah. Sa'id berkata, perumpamaan mereka itu seperti golongan as-sabi'in. Mereka datang kepada Yahudi lalu mereka bertanya, apa agama kamu? Yahudi menjawab Yahudi. Mereka bertanya lagi, apa kitab kamu? Yahudi menjawab Taurat. Mereka bertanya lagi, siapa nabi kamu? Yahudi menjawab Musa. Mereka bertanya lagi, apa hasilnya bagi siapa yang mengikuti kamu? Yahudi menjawab syurga. Kemudian mereka mendatangi Nasrani lalu mereka berkata, apa agama kamu? Nasrani berkata Kristian. Mereka bertanya, apa kitab kamu? Nasrani menjawab Injil. Mereka bertanya lagi, siapa nabi kamu? Nasrani menjawab Isa. Mereka bertanya lagi, apa hasilnya? Siapa yang mengikuti agama kamu? Ikut agama Kristian ni, Nasrani. Nasrani menjawab syurga. Mereka berkata, maka kami berada antara kedua-duanya. Dua-dua lah, antara Yahudi dengan Kristian ya, dengan Nasrani. Lepas tu Az-Zuhri, seperti Az-Zuhri ni. Beliau adalah Muhammad bin Muslim bin Ubaidullah bin Abdullah bin Syihab bin Abdullah bin Al-Haris bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah Al-Qurashi Az-Zuhri, seorang faqih, tokoh imam dan alim di Hijaz, Mekah, Madinah dan di Syam. Syria agak pada. Lihat Ibn Hajar Asqalani, Ahmad bin Ali 1984, Tahzib at-Tahzib 9, Beirut Darul Fikr, halaman 395. Tu Zuhri lah. Az-Zuhri seorang imam yang masyhur dan hidup sezaman dengan golongan Murji'ah. Pernah mengatakan tidak ada reka dalam Islam satu bid'ah yang lebih bahaya daripada pelakunya daripada ini, iaitu irja' Islam liberal ni. Tak boleh berlaku ni. Rujuk Al-Ajiri 1909, jilid 2, halaman 177. Hisham bin Ammar berkata, aku bertemu dengan Syihab. Beliau adalah Syihab bin Kharas bin Hawsab bin Yazid bin Al-Harith bin Yazid bin Ruwam bin Abdullah bin Abi bin Sa'ad bin Murrah bin Zahal bin Syaiban bin Ta'labah, seorang imam qudwah yang alim, berasal dari Kufah. Kemudian berpindah ke Ramlah. Lihat Al-Zahabi, Muhammad bin Ahmad 1413 Hijrah. Rujuk Syiarul A'lam min Nubala, jilid 8, cetakan ke-9, Beirut Mu'assasah Ar-Risalah, halaman 284. Siapa dia tu? Syihab nah. Imam Syihab bin Kharas. Aku bertemu dengan Syihab sedangkan aku masih muda pada tahun 74 Hijrah. Lalu beliau berkata kepadaku, sekiranya kamu bukan berfahaman Qadariyah dan Murji'ah, aku akan berbicara denganmu. Sekiranya tidak, aku tidak akan berbicara denganmu. Qadariyah ni jenis Allah ni tak berkuasa mana ni. Murji'ah pula Islam liberal ni lah. Boleh berlaku dah. Boleh masuk syurga, berlaku buat dosa pun. Aku pun berkata, tiada satu pun padaku kedua-duanya faham ini, Murji'ah pun tidak, Qadariyah pun tidak. 115. Halaman 235. Al-Auza'i. Siapa dia dah? Beliau adalah Abdul Rahman bin Amr bin Yuhmad. Abu Amr Al-Auza'i, Syekhul Islam dan imam penduduk Syam. Lihat Az-Zahabi 1413 Hijrah. 1413 Hijrah. Kitab dia nak. Jilid 7 halaman 107. Cetakan. Al-Auza'i menukilkan kata-kata Yahya dan Qatadah. Yahya tu siapa dia pula? Yahya bin Abi Kathir, digelar Imam Abu Nasr Al-Ta'i, pemimpin Yamamah, salah seorang ulama terkenal. Lihat Az-Zahabi. Tepat tahun jilid 1 halaman 128. Siapa dia pula? Qatadah. Qatadah ialah Qatadah bin Di'amah Abul
Khattab Al-Basri, matanya buta, salah seorang ulama tabi'in dan imamnya beramal. Meriwayatkan daripada Anas bin Malik dan sekumpulan tabi'in, termasuk Sa'id bin Musayyib. Jadi tok guru dia lah. Sa'id bin Musayyib dah. Dia Ibn Katsir, Abu Faidah Ismail bin Umar, tanpa tahun Al-Bidayah wan Nihayah jilid 9, Beirut Maktabat Al-Ma'arif halaman 313. Jadi Al-Za'im menukilkan kata-kata Yahya dan Qatadah. Yahya dan Qatadah pernah berkata, tiada sesuatu pun yang paling ditakuti terhadap umat ini selain irja'. Islam liberal ni yang terdapat pada golongan pengikut hawa nafsu dah. Tak buat amal apa tak apa dah. Masuk syurga belaka, Islam belaka, dia kata dah. Lihat Ibn Hanbal 1406 Hijrah kitab dia jilid 1 halaman 318. Penulis berpandangan memadailah beberapa ungkapan kata-kata di atas sebagai hujah bagi menyatakan golongan ahli sunnah wal jamaah menolak pemikiran irja'. Namun begitu kelihatan beberapa asas pegangan mazhab ini seolah-olah masih wujud dan masih dipegang oleh umat Islam pada zaman mutakhir ini. Pada zaman lain ni pun masih orang pegang Islam liberal ni lah, menunggang agama dah. Bukan menggunakan agama, mempergunakan agama untuk kepentingan nafsu. Kedengaran juga di sana-sana suara-suara yang mengatakan iman yang sebenarnya itu hanya terletak di hati saja, hati bersih dah. Tak pakai tudung pun tak apa, tak semaya pun tak apa dah. Manakala amal perbuatan zahir itu lebih kepada sifat ingin menunjuk-nunjuk ataupun riak saja dah. Perbuatan hak nampak semaya bagi haji Mekah ke apa dah. Buat umrah, buat haji ke apa, nak tunjuk riak dah. Berpandukan alasan seperti inilah mereka akhirnya cenderung meninggalkan amal kebajikan semata-mata kerana takutkan sifat riak ia dikatakan sebagai salah satu punca berlakunya syirik kepada Allah Ta'ala. Ni hujah mereka lah. Semaya bel tunjuk amal wak gapo ni kira riak ni baik tu semaya bel ni. Hakikatnya ini adalah hujah yang batil dan terkeluar daripada maksud syariat Islam diturunkan, iaitu demi melaksanakan hukum-hukum hakam dan syariah yang berbentuk zahir. Akhirnya penulis dapat simpulkan dalam bab ini bahawa definisi iman menurut Murji'ah Islam liberalnya adalah bertentangan dengan definisi iman menurut Ahli Sunnah wal Jamaah. Hal ini disebabkan oleh penganut irja'. Islam liberal ini tidak menerima amal perbuatan zahir ataupun anggota badan sebagai sebahagian daripada pengertian iman. Bagi kebanyakan Murji'ah, iman itu ialah sekadar makrifah atau pembenaran dalam hati sahaja. Segelintir mereka pula mengatakan iman itu ialah pembenaran dalam hati dan perakuan dengan lidah sahaja dah. Malah terdapat dalam kalangan mereka yang mengatakan iman itu sekadar perakuan dengan lidah semata-mata walaupun hati tidak membenarkan. Berat lagi ni. Mulut saja, hati ni tak percaya pun tak apa dah. Pendirian Murji'ah terhadap iman ini lebih dikenali melalui slogan mereka, iaitu kemaksiatan tidak memudaratkan keimanan sebagaimana ketaatan tidak bermanfaat dengan kekufuran. Kalau maksiat ni iman tak rosak. Kalau kafir tak setama mana pun neraka dah, gitulah dah. Kesemua takrifan iman menurut Murji'ah Islam liberal ini menunjukkan mereka berbeza sama sekali dengan golongan Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini kerana golongan Ahli Sunnah tidak sekali-kali mengeluarkan amal perbuatan zahir daripada definisi iman. Ya adalah setengah-setengah balah Tok Guru balah ni kadang walaupun sebut irja' pada orang alim ni, kita tengok lebih kepada definisi mazhab Hanafi dah. Irja' Ahli Sunnah setengah kata dah. Iaitu golongan mazhab Hanafi ini Islam tu, iman tu suku basic, iman tu basic dah, tokoh dah dalam hati. Tapi Islam tu amalan perbuatan tu adalah penyempurna iman dah. Tak tu pun balah gegai kok, tak apalah kita tak usah bincang waktu tu. Kita nak bincang ni hak berat-berat lagi daripada mazhab Hanafi tersebutlah, Murji'ah. Yang betul-betul Islam liberal dah. Malah golongan Salaf dan Khalaf sepakat betapa pentingnya amal perbuatan badan dalam menentukan kesempurnaan iman seseorang. Oleh demikian, majoriti Ahli Sunnah wal Jamaah mendefinisikan iman itu sebagai pembenaran dengan hati, perakuan dengan lisan dan pembuktian dengan amal perbuatan. Punca kesilapan Murji'ah adalah apabila mereka menyelewengkan maksud nas syarak, dalil-dalil yang ada yang berkaitan dengan iman, ataupun memahami dalil tersebut di luar konteks yang dikenaki oleh nas-nas tersebut. Mereka juga tidak mengambil peduli nas-nas yang pada zahirnya menyalahi pendapat mereka, tanpa berusaha menyeragamkan nas yang saling bertentangan. Dalil-dalil ni banyak kena ambil pahal belakang, bukan ambil atau pahal cara kita. Mempergunakan Islam, mempergunakan dalil. Dan sampai itu Murji'ah Islam liberal cuba menggunakan riwayat yang palsu
dan dipertikaikan oleh para ulama hadis bagi mendukung mazhab mereka. Sedangkan ia bertentangan dengan nas-nas yang sahih. Berdasarkan hakikat ini, fahaman irja', Islam liberal dan kumpulan murji'ah ditolak oleh ahli sunnah wal jamaah. Penolakan ini disokong dengan beberapa hadis Rasulullah SAW dan kenyataan para ulama salafus salih tentang bahaya pemikiran irja' dan kesannya kepada akidah Islam yang sebenar. Oleh demikian, dalam bab yang akan datang, penulis akan perincikan bentuk-bentuk fahaman irja' Islam liberal yang melanda umat Islam di Malaysia pada masa kini. Sebagai asas bagi melihat sejauh mana fenomena ini terjadi dan implikasinya terhadap umat Islam secara umum. Namun begitu, dalam bab selepas ini penulis akan jelaskan terlebih dahulu bagaimana serangan-serangan ideologi barat boleh menghakis keimanan seseorang mukmin. Jadi pengaruh barat menjadi Islam liberal di zaman moden ni dah. Jadi irja' zaman moden ataupun Islam liberal zaman moden pengaruh daripada barat. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.